pernah didiami oleh Sultan Al-Kathiri pada tahun 1500 Masihi. Dan uniknya Istana Al-Kathiri ini merupakan binaan yang dibina oleh bata lumpur terbesar di dunia. Uniknya, penternakan lebah untuk mendapatkan madu di Yaman ataupun di Hadramaut ini mereka lakukan secara tradisional. Namun untuk rombongan kami ke sana masih lagi berisiko kerana Ma'rib ini bersempadan dengan Sirwah yang merupakan negeri yang masih lagi di bawah naungan kuat pemisah Houthi. Bom daripada udara yang meletup di sini apabila bertemu dengan gas dan petrol berkali-kali ganda letupan yang berlaku menyebabkan kampung ini terus terhapus. Setelah tiba di lapangan terbang Sai'un, kami terus disambut oleh delegasi daripada Al-Badi Foundation. Ternyata cuaca di Yaman sangat berbeza daripada di Mesir. Di Sai'un, cuaca sekitar 24 hingga 27 darjah Celsius. Kami perlu bergegas ke premis Al-Badi Foundation sebelum matahari terbenam. Kerana jika kami masih lagi berada di jalanan pada waktu malam, ianya amat berisiko. Walaupun Sai'un Hadramaut dikira sebagai kawasan paling selamat, namun dengan sekatan jalan raya yang dikawal ketat oleh tentera, atas sebab keselamatan, kami perlu tiba ke destinasi kami sebelum malam menjelma. Sekiranya kami masih lagi berada di jalanan setelah suasana gelap, ianya sangat bahaya kerana kami mungkin boleh dianggap sebagai musuh di dalam peperangan. Selain itu, di waktu malam banyak ribut pasir yang berlaku dan ini mengundang bahaya kerana dapat mengehadkan penglihatan sama ada kepada pemandu ataupun penumpang di dalam kereta. Kami tiba di premis Al-Badi Foundation pada waktu maghrib. Mereka turut mendirikan sebuah institusi pendidikan untuk memberikan pendidikan kepada remaja dan belia Yaman, khususnya di Hadramaut, yang terlibat ataupun terkesan dengan peperangan yang berlaku. Krisis di Yaman turut membawa kepada krisis bekalan makanan yang sangat terhad, walaupun di negeri yang telah pun bebas daripada ancaman perang. Maka kami sahabat fitrah menganjurkan majlis berbuka puasa dengan pengharapan agar remaja dan belia yang menuntut ilmu di Al-Badi Foundation ini kenyang dan tenang untuk meneruskan pelajaran mereka di sini. Bagi makan adalah satu sunnah Nabi SAW, dan bila nak bagi makan atau memberi makan, kita di sahabat fitrah memilih mereka yang insya-Allah kami rasa ianya yang paling layak. Mereka itu adalah yang sentiasa memerlukan makanan. Ayam dan daging mungkin biasa bagi kita, tapi untuk mereka ianya satu yang besar. Ianya yang satu mereka nantikan dan mereka harapkan. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami, yang menyumbang untuk projek ini. Mudah-mudahan saya, kita juga anda, tergolong dalam golongan yang didoakan dengan kebaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi belia Yaman perlu diberikan sokongan sebanyak mungkin kerana mereka akan menjadi pemimpin pada masa akan datang. Kita juga mengharapkan bantuan daripada anda. Mereka ini akan membawa misi membebaskan konflik di Yaman ini. Hari kedua di Yaman, kami dibawa ke Bandar Hadramaut untuk memahami survival masyarakat di sini. Kawasan ini dikenali sebagai Pasar Madu, yang mana kita dapat lihat peniaga madu di Hadramaut berkumpul dan memperdagangkan hasil mereka. Kehadiran kami diraikan oleh saudagar madu di sini. Ada pelbagai kaedah yang mereka pasarkan madu mereka. Ada yang berniaga di tepi jalan, ada juga yang membuka kedai.
Uniknya, penternakan lebah untuk mendapatkan madu di Yaman ataupun di Hadramaut ini, mereka lakukan secara tradisional. Boleh dikatakan penternak lebah untuk dapatkan madu di sini memang tidak memakai pakaian perlindungan. Mereka pakai macam biasa, dan oleh itu kita sendiri nak merasa bagaimana penternak lebah ataupun saudagar-saudagar madu yang memiliki ternakan lebah ini beroperasi. Sekarang saya berada di tepi jalan yang mungkin anda dapat lihat ialah padang kosong dan ada pokok dan sebagainya. Cuma di belakang saya ni kita mungkin nampak hanyalah sekadar satu kawasan Semak Samun. Namun di sini tersoroknya kawasan yang mana penternak madu tempatan menternak madu di sini. Jadi apa yang ada kat dalam? Jom ikut saya. Baik semua, video kali ini saya hanya tampilkan separuh sahaja muka saya, yang mana dalam video yang anda dapat lihat sebelum ini saya tidak memakai pakaian operasi madu lebah yang sepatutnya. Maka apa yang berlaku ialah tadaan. Mata kiri saya bengkak. Cuma yang ni dah lebih kurang 6-7 jam selepas daripada kena sengat. Kalau tadi tu memang lepas kena sengat tu mata tu tertutup rapat, tak boleh nak buka langsung. Berbekalkan dengan mata yang bengkak disebabkan kena sengat dengan lebah, saya masih lagi meneruskan penggambaran di Yaman. Dan pada hari ketiga, kami ke Istana Al-Kathiri. Istana ini pernah didiami oleh Sultan Al-Kathiri pada tahun 1500 Masihi. Dan uniknya istana ini, ianya merupakan bangunan yang menggunakan bata lumpur terbesar di dunia. Bangunan ini turut dinamakan sebagai Istana Sayun. Gambar bangunan ini turut disemadikan di dalam wang 1,000 rial Yaman. Yang berada dekat tangan saya ni, duit 1,000 rial, okey. Berlatar belakangkan Qasr Al-Kathiri, ataupun Qasr Sayun lah, senang orang tempatan begitu, Qasr Sayun yang berada di Sayun Hadramaut. Menyimpan 1001 sejarah kisah Yaman. Jadi kalau anda ke Yaman, mesti ke sini. Nak tengok, nak tahu apa yang berlaku di Yaman, kita akan dapat banyak maklumat apa yang berada di dalam istana ni. Satu kisah lagi, satu segi lagi, duit yang berada di tangan saya ni dulu tinggi nilainya. Macam-macam boleh beli, 1,000 rial. 1,000 rial ni tinggi nilai dia. Pernah satu tahap 1,000 rial ni sama juga dengan 1,000 ringgit kita. Pernah satu tahap dulu. Tapi hari ini, ya, akibat daripada perang, akibat daripada apa yang dah berlaku di bumi Yaman, 1,000 rial di tangan saya ni hanya mampu beli 3 mineral water. Jadi anda dapat bayangkan betapa sengsaranya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di sini, betapa mereka perlukan bantuan kita. Dan sambil-sambil kita ke Yaman, ke bumi yang dipenuhi dengan barakah ulama, kita juga sebenarnya membantu untuk menaikkan ekonomi mereka. Jom ke Yaman dan kita dapat imarahkan insya-Allah bumi yang didoakan dengan keberkatan. Sebelum perang tercetus pada tahun 2014, kadar inflasi di Yaman ialah sebanyak 8.16%. Tetapi kadar inflasi di Yaman meningkat kepada 63.77%. Di sebalik keindahan bandar Hadramaut ini, di dalam hati kami berasa sayu kerana dengan krisis peperangan yang berlaku, Yaman dihadapi dengan pelbagai krisis yang lain. Krisis ekonomi, krisis bekalan makanan yang terhad dan sebagainya. Assalamualaikum semua.
Okey, mata bengkak lagi teruk nampak gayanya. Hari ini Khamis 17 Mac 2022. Kami daripada tim Sahabat Fitrah akan ke kem pelarian perang di Maghrib, yang mana perjalanan ke Maghrib bakal memakan masa hampir 7 jam. Yang mana di sana selain daripada kita akan menziarahi kem pelarian perang, kita juga akan menziarahi kawasan-kawasan yang terkesan dengan perang saudara yang berlaku di Yaman ini. Daripada Sai'un ke Maghrib, kami berhenti seketika di sebuah kampung. Di kiri kanan jalan kami yang terlihat hanyalah rangka-rangka lori petrol yang sudah pun turut dibakar. Kami dimaklumkan perkampungan ini diserang melalui serangan udara, dan malangnya kampung ini merupakan kampung transit bagi lori-lori minyak, lori-lori petrol dan gas. Apabila bertemu dengan gas dan petrol, berkali-kali ganda letupan yang berlaku menyebabkan kampung ini terus terhapus. Suasana di sini agak mengerikan kalau kita dapat lihat bagaimana lori-lori yang berada di belakang saya ni ialah lori minyak, lori gas yang telah ditembak semasa kemuncak perang. Walaupun kami dihidangkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan, namun kami masih tekad untuk terus ke Maghrib. Kami dimaklumkan Maghrib diserang melalui udara beberapa minggu sebelum kehadiran kami. Ini bermakna serangan boleh berlaku pada bila-bila masa. Setibanya di sana, kami ke kem pelarian yang berdekatan dan berkunjung ke Hospital Maghrib. Di sana kami dihidangkan dengan pemandangan yang sangat menyayat hati. Mangsa-mangsa perang yang masih lagi cedera, yang diserang dengan pelbagai senjata, sedang merana.